Okay. Last week kita dah belajar tentang laws of indices. Now, laws of logarithms atau hukum logaritma. So, kena fahamkan hukum ini. This is the first one. Every book ada maklumat ini. Dia kata log A XY, asas A. XY maksudnya X darab Y. Kalau darab, pecahkan log itu, dia akan jadi tambah. So, log AX tambah log AY. Oh, tu maksud dia. Dengan arti kata lain, kalau saya ada dua log asas sama, campur, saya gabungkan jadi satu log dengan mendarabkan X dan Y. So, it works both direction. Dari kiri ke kanan pun boleh, kanan ke kiri pun boleh. Bergantung kepada situasi dalam soalan kita. Kalau dia bagi dalam bentuk gabungan, dia harap you expand individually. If you have it individually, they expect you to combine macam sebelah kiri. Contoh, katakan log A 2 kali 5. Sampai dia tak tulis 2 kali 5 macam ni. Dia tulis 10. Log A 10. Log A 10 sama juga dengan log A 2 kali 5. So, 2 dengan 5 darab. Dua-dua satu log saja. Saya boleh leraikan individually, maka log A2 campur log A5. Log A2 campur log A5. Okay. Contoh kedua. Kalau log A 3 kali 7, okay, how we got 3 kali 7? Normally dia akan buat 21. Log 2, 21. So, log 2, 21, saya juga boleh tuliskan sebagai log 2, 3 kali 7. So, kalau darab 3 dengan 7, darab. Saya boleh separate them, split them. Dapat log 2, 3, nombor pertama tu, campur. Kalau darab, campur. Log 2 bagi 7. Okay, so we can use. Kalau saya ada dalam bentuk gabungan, log 2, 3 campur log 2, 7. Oh, dua-dua asas dia sama. Ni 2. Ini pun 2. Asas sama. Daripada tulis banyak kali, saya boleh gabungkan mereka. Oh, kalau gabungkan, operasi tambah between them. Maka 3 kali dengan 7. Jadi ada 21 nanti. Okay. Another hukum yang kedua. Second one. Dia kata log A X over Y. That means X bahagi Y. Kalau bahagi, satu log saja untuk mereka, sama dengan log AX. Siapa di atas? X. Log AX minus. Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Tolak log AY. Di bawah. Siapa yang di bawah? Yang itu kita tolakkan. So, log AX minus log AY. Itu formula. Alright, itulah formula mereka. Nah, kita lihat contoh soalan. Dalam contoh soalan yang pertama, log A 2 per 5. Log A 2 per 5. 2 di atas, 5 di bahagian bawah. So, jadi bentuk bahagi. Kalau bentuk bahagi, yang atas tolak yang di bawah. Tadi satu log saja. Now kita kena leraikan setiap nombor kena tuliskan log. So log A for 2 minus log A for 5. Siapa atas, tolak yang di bawah. Okay. Kalau ini bentuk bahagi, if let's say they give you log A2 over log A5, itu tak boleh. That's different completely. Hanya kena satu log sebelah kiri. Kalau atas dan bawah ada log. Log A2 bahagi log A5. Tak boleh. Itu tak boleh buat. Okay, itu bukan cara lain. Okay, another example. Log 2, 3 per 7. So, siapa tolak siapa? Yang atas tolak yang bawah. Siapa atas? 3. Siapa yang di bawah? 7. Bila saya tolak setiap nombor ini, saya masukkan log 2. So, log 2, 3. Tolak log 2 bagi 7. Log 2, 3 tolak log 2, 7. That's how we do.
Okay, ini adalah hukum yang kedua. Nah, hukum yang ketiga, which is very important, very popular as well in application, ialah log A X kuasa N sama juga dengan, yang kuasa ni N kan? Itu eksponen kan? Eksponen kita boleh turunkan ke hadapan. Bring it forward. Darab di hadapan. It will become N darab log AX. Siapa darab apa? N darab log AX. Sebagai contoh, satu soalan. Log A2 kuasa 3. Oh, kuasanya apa? 3. Kuasa ni, nombor 3 ni saya boleh turunkan ke hadapan. I can only do that kalau ada perkataan log di hadapan. Kalau tak ada log, I cannot simply bring the power down. Tak boleh. Mesti kena ada perkataan log. Then only saya boleh turunkan kuasa ke hadapan. Darab di hadapan. So in this case, memang sudah ada log. Maka kuasa saya boleh turun ke hadapan. Dia jadi 3 darab log A2. In another words, kalau ada nombor di hadapan, macam 3 ni, I can bring it up to become power. Kalau ada perkataan log. So kuasa ni saya boleh naikkan, pekali saya boleh jadikan kuasa, kuasa saya boleh jadikan pekali. If you have number in front, they expect you to bring it up as a power. If you have power given in the question, they expect you to bring it down. So that's how it works. It works both ways. Another example. Log A2 negative, power negative 3. Don't worry, negative or positive. You just follow the procedure. Oh, got log. There's a number with a power. The power I can bring forward. When I brought it forward, it will become negative 3 times log A for 2. Negative 3 darab log A bagi 2. One more example. Log 5, 3 power 4. Sama juga dengan 4 kuasa. You can bring down. So 4 times log 5 bagi 3. Ini cara dia. Alright. So 3 hukum yang penting. Selain daripada 3 ini, 2 lagi saya nak bincang. Ini ada changing of base, kemudian ada 2 lagi saya nak bincang. Changing bases. Maksudnya kita ada satu formula. Okay, log AX. Ini satu log. Okay, maybe log 2, 3 macam. Or maybe log 3, 2. Anything lah. Tak kisah. Ada satu log. Asasnya A. In this case, asasnya A. Saya tak mau asas ini. Saya mau asas lain. Apa dia yang saya nak? Saya nak asas B. If you want a new base, in this case, I want B. Maka, I write it down. Log yang A saya tukar jadi B. Ini saya panggil sebab X ini atas, A ini ke bawah. Yang di atas naik ke atas, yang di bawah turun ke bawah. So, it will become log B bagi X divide log B bagi A. So, the X will go up, the A will come down with the new bases. Oh, sini ada log B, sini ada log B. Can I cut down? Cannot. This log BX, satu sebutan. Log BA, another sebutan. So you cannot cut log B and log B. Macam matematik, you cut, sama. Tak boleh. In log, you cannot cut the log like that. Okay? So, jadi log AX, dia kata, kalau you nak tukar base, okay, base apa you nak? You nak a new base, that base, yang X letak base baru, yang A tu kita letak di bawah sebagai pecahan. Okay, you cannot cut out. For example, log 2X. I don't want log 2, I want to log 3. Maka dia akan jadi log 3X bahagi log 3, 2. So this log 3, can I cut? Cannot cut. Why? Because log 3X is one term, satu sebutan. You cannot just cut like that. Tinggal X over 2, completely wrong. Okay, tak boleh. Contoh seterusnya.
Log 5X sama dengan, okay, I don't want 5, saya nak 7. So, log 7X bahagi log 75. Sir, Yes. how did you get the 7, sir? Your wish. What number, Can put what base you want? Let's say I want log 10. So, I put here log 10X bahagi log 10, 5. I choose what base I want, depending on the question. If some question, ada yang mana base 2, kemudian base 7, dia bercampur. You tak boleh selesaikan mereka kalau base tak sama. How to samakan base? Okay, ni log 2, ni log 7. Saya nak jadikan 7 tu 2. Then I use this formula. Nanti kita akan lihat dalam soalan lain. So, jadi base yang kita pilih, nombor 3, nombor 7. You choose, bergantung kepada soalan. Apakah base yang saya nak, saya pilih sebegitu rupa. Kalau saya nak cari nilai, okay, example katakan log, what we call log 25. Okay, saya ada log 25. Okay, so apa yang saya ada? Log 2 bagi 5. So log 25, they ask us to find value. I cannot find value. Why? Calculator don't have base 2. Calculator ada base 10 sahaja. Then what I must do? I must change the base to base 10. So how to change? Okay, siapa atas 5, siapa bawah 2. Maka dia akan jadi log 10/5 bahagi log 10/2. Then log 10/5, I can find the value in the calculator. I think you'll get 0.699. Let me double check. Log 10/5, 0.6990. Yes. So 0.6990. Then log 10/2, I can get from calculator 0.3010. Then I can divide both the numbers. I will get the answer. That answer representing log 25. I repeat again. Katakan ada soalan log 25. Dia kata cari nilai log base 2 bagi 5. We cannot find the value. Why? Tak ada base 2 dalam calculator. So what we must do? Untuk cari, calculator hanya ada base 10. Tukar mereka kepada base 10. So bila base 10, dia akan jadi apa? Log 10/5 bahagi log 10/2. Yang atas dan atas, yang bawah turun bawah. So log 10/5, I can find in calculator 0.6990 lah. Divide by log 10/2, I can get from calculator 0.3010. So when 0.699 divided by 0.301, you akan dapat jawapan. Can find. That's the use of this formula. When you want to find a value, you want to change the base, you can use this formula. Okay, next. Seterusnya ialah log AB. Ini base 2, base A, nombor B. Saya tak mau. Saya mau terbalikkan kedudukan mereka. Saya mau B jadi asas, A pula jadi nombor. If you want to switch the position, nombor A dan B dan tukar tempat mereka, sama dengan 1 bahagi log B A. Oh, tengok tadi AB. Sekarang jadi BA. Base-nya jadi B. Nombornya jadi A. Kalau tukar kedudukannya, it will become 1/. But actually, there's another way of doing, but I haven't teach you that portion yet, so I cannot, what we call, help you at the moment. Later, you will see lah. Okay, later you will see. Okay, now, contoh. Okay, now, log 81/3. Siapa base? 81. Siapa nombor? 3. I don't want. I want to switch the position. I want 3 to become the base, 81 to become the number. You know, exchange position, 1/. So 1/, log 381. Still cannot find value, you know, because calculator log 3, log 10. You must change lah later. Ini hanya bentuk saja. How to change? Example saja. Let's go.